Muhammad yang masih hidup dan yang telah pulang ke rahmatullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan berada di halaqah ilmu pada kuliah maghrib pada malam yang bahagia ini. Jadi tanpa melengahkan masa majlis dengan segala sukacita, mempersilakan yang berbahagia Ustaz Tuan Haji Amrullah bin Tuda untuk menyampaikan syarah berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dengan segala sukacita dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala menemukan kita ke dalam majlis ilmu pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengiringi rahmat dan juga keberkatan kepada kita semua. Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Sebelum saya meneruskan kelas pengajian saya, pertama saya minta maaf, saya tak bertanda masa habisnya kuliah minggu lepas. Pada muka surat berapa dan yang keberapa? Siapa boleh beritahu? 83 pasal 8. Muka surat 83 83 pasal 8 mengenai rukun iman. Oh, menurut iman dah habis. Ni muka yang rasanya 84 kot. Pasal 81 pembukaan saya dia sudah ambil dah tu satu. 83 ya. Pada ayat yang pertama. Firman Allah. Ustaz, Assalamualaikum. Ya. 85 nombor 4 hadis yang keempat, nombor 4. Tu dia. Terus ada pasal nak ambil 85. 84. 84. Yang ni 85 hadis. Baik. Kalau macam tu kita ambil pada 84 pada firman Allah yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Apabila kita menerima ayat Al-Quran tersebut daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Allah Taala itu esa. Selain daripada dia adalah makhluk. Selain daripada dia adalah makhluk. Dia esa. Apabila dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala, maknanya kalam Allah. Kalam Allah. Jadi kalam Allah ini disampaikan kepada kita. Dikatakan ilmu Allah. Ilmu Allah. Ilmu Allah ini adalah yang wajib kita tuntut. Yang wajib kita tuntut. Dinamakan ilmu fardu ain.
iaitu ilmu usul, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Apabila disebut ilmu, ilmu itu adalah sifat Allah. Ilmu artinya mengetahui, dan fungsinya dia menunjuk sesuatu kepada sesuatu. Hakikatnya, perbuatan menunjuk sesuatu kepada sesuatu itu adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, fahamlah kita sekarang, kita makhluk ini dijadikan maknanya bersifat baharu yang tak ada ilmu. Jadi yang berilmu tu hanya Allah. Allah yang mentadbir hidup dan penghidupan kita dengan ilmunya, dengan kudratnya, dengan iradahnya. Jadi tiap-tiap sesuatu yang berlaku adalah di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita hakikatnya, syariatnya daripada Jibril alaihi salam sampai baginda Rasulullah SAW, sampailah disuratkan dan di dalam kitab Al-Quran dinamakannya, sampailah para alim ulama, sampailah pada kita. Sampailah pada kita firman tersebut. Mana kata dia datang daripada Allah. Datang daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Rasa saya dah baca ayat ni dah. Betul lah kot yang si Pulang kata kita muka surat 85. Ada rasanya. Rasanya kita dah bawa ni. Pasal lagu yang saya bawa tu lagu yang itu juga. Baik, kita masuk ke 85. Pada hadis yang keempat, hadis Rasulullah SAW. Maknanya, maksud hadis yang tadi, Rasulullah SAW memberitahu kepada kita. Memberitahu kepada kita. Kita tetap juga tak berilmu. Hakikat Rasulullah SAW berilmu pun adalah ilmu Allah. Dia hanya menyampaikan saja, tabligh. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, iaitu sahabat baginda Rasulullah SAW yang kedua, yang dijanjikan surga. Yang dijanjikan surga. Ya. Ketika Jibril datang kepada Nabi SAW menyerupai seorang Arab Badui, bertanya mengenai Islam, iman dan ihsan. Rasulullah SAW menjawab mengenai iman. Apa yang kita dapat pelajaran daripada peristiwa tersebut? Pertamanya, Jibril alaihi salam, iaitu malaikat. Malaikat ni dia dijadikan daripada cahaya. Daripada cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kepada makhluknya sesiapa juga. Jadi di dalam peristiwa ni Allah Ta'ala menghendaki Jibril alaihi salam yang jadikan daripada cahaya boleh jadi manusia. Berupa manusia. Tu cerita dia, berupa manusia. Cahaya berupa manusia. Jadi semua makhluk Allah Ta'ala berkuasa dia nak jadikan macam-macam. Ya. Jadi Jibril datang kepada baginda Rasulullah SAW menyerupai seorang Arab Badawi. Orang Badawi. Bila kata orang yang dikatakan orang yang
orang bawahan, ya, tapi menampakkan orang Badawi ini sebagai sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya mengenai Islam, iman, ihsan. Ya, mengenai Islam, iman dan juga ihsan. Jadi kita ni sekarang apabila ditanya oleh orang, terutamanya keluarga kita, apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Jadi kita akan jawab apa yang dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud kita mengamalkan, membenarkan peristiwa tersebut. Ya, baik. Rasulullah SAW menjawab mengenai iman. Antu nabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Bermaksud, riwayat daripada Bukhari dan juga Muslim, sahih. Yakni beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah. Jadi maknanya percaya dengan Allah. Perkataan dengan, billah, dengan Allah. Ya, bukan kita percaya kepada Allah langsung, tetapi dengan Allah. Allah tu yang percaya. Mana ilmu Allah tu tadi. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat-malaikatnya, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan rasul-rasulnya, dan beriman pada hari akhirat, dan beriman dengan takdir baik dan juga jahat. Hadis sahih Bukhari dan juga Muslim. Itu yang pertama sekali Nabi jawab, iaitu mengenai tentang, dikatakan tentang iman, ya, itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi makna kita tu menjawab seperti itu. Percaya kepada malaikatnya, percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab-kitab, percaya pada rasul, percaya pada hari akhirat, dan juga itu percaya kepada itu qada dan qadar Allah, percaya pada itu takdir baik dan buruk. Jadi makna kata itu merupakan wasilah. Kita ni dalam takdir Allah. Dalam takdir Allah. Yang mana disuratkan takdir kita ni di dalam bicara tentang hari akhirat. Di dalam hari akhirat itu adalah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Atasnya lagi adalah di dalam Al-Quran. Atasnya adalah malaikat. Atasnya adalah iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jalan dia. Kalau salah satu kita tak percaya, maknanya wasilah tu tak sampai. Kalau katakan ibarat macam katakan tiang elektrik tu, ya, makna kata yang menyampaikan kepada kita tu adalah takdir kita. Untung baik dan untung jahat kita. Itu takdir yang sampai. Kalau tiang elektrik itu, kena kata padam satu, tak sampai. Kalau kata percaya pada hari akhirat, takkan sampai. Tak sampai kepada beriman kepada Allah SWT. Meskipun kita bercakap, berhia-hia. Salah satu. Jadi makna kata benda tu jalan tetap. Jalan. Rukun-rukun iman sebanyak 6 perkara yang termaktub di dalam firman-firman Allah dan hadis Rasulullah SAW tersebut adalah menjadi pokok utama. Menjadi pokok utama. Pokok ni ada akar tunjang dia. Ada itu batang dia. Ada dahan-dahan dia. Ada ranting-ranting. Ada pula daun-daun dia. Itu kata pokok tu. Buah-buahnya belum. Ya, dia kata diutus para rasul ke alam ini. Jadi dia kata sebab kenapa? Ya, itu dia katakan diutus para nabi untuk kita sisi alam. Sebab inilah. Ya, sebab rukun iman tu tadi. Baik. Dan diturunkan kitab-kitab Allah kepada mereka itu
di mana keimanan seseorang itu tidak sah kecuali beriman kepada semua rukun-rukun iman tersebut. Semua rukun-rukun iman tersebut. Satu, dia tak beriman, maknanya semua sekali rosak keiman. Ya, maknanya dia kena percaya. Sebab itulah kita tu nak mengaji apabila disebut saja percaya kepada Allah, beriman dengan Allah, bererti kita beriman kelima-lima yang di bawah. Apabila kita sebut beriman tentang takdir Allah, bermaksud kita beriman kelima-lima rukun iman yang di atas. Mereka yang engkar tidak beriman kepada salah satu dari rukun-rukun iman yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis itu, bermakna mereka telah keluar dari golongan orang-orang yang beriman. Keluar. Ya? Keluar daripada yang dikatakan orang mukmin. Keluar. Dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Mana-mana satu saja. Dan menjadi orang musyrik. Orang yang menyekutukan Allah. Satu saja. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dalam surah Yusuf ayat yang ke-6. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala yang menjadikan kita orang beriman dan bertakwa. Artinya, Allah Ta'ala yang kurniakan kita taufik dan hidayat, iman dan takwa. Allah Ta'ala kurniakan. Jadi dia tahulah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi, mulanya dia bagi. Kemudian kita tu terima tu. Apa dia kata? Dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang percaya Allah Tuhanku. Kebanyakan mereka, Allah Ta'ala bagi tahu, ini pengajaran kepada kita, yang kita risau, yang kita takut. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah. Melainkan mereka mempersekutukannya. Ya Allah, ya Tuhan. Tapi Alhamdulillah lah kita duduk kelas pengajian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita, pimpin kita seterusnya. Juga dengan yang lain. Dengan yang lain ni, kita dilarang menyekutukan Allah kepada berhala, kepada patung-patung, kepada kayu, kepada sebagainya. Dalam pada masa yang sama, kita pula menyekutukan Allah dengan kekuatan kita. Itulah yang kita itu nak mensucikan sifat-sifat yang kotor tu. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain. Itulah yang kita minta kepada Allah Ta'ala selalu. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku taufik dan hidayat, yakni iman dan takwa dalam hidup dan penghidupanku. Jadikanlah nur cahaya dalam hidup dan penghidupanku. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah iman dan takwa membimbing hidup dan penghidupanku. Dan seluruh seisi keluargaku dan nasab keturunanku. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku ini tak kala hidup mengingatimu, dan tak kala aku mati, aku ingin bertemu denganmu.
Mereka yang percaya kepada rukun-rukun iman yang telah termaktub di dalam Al-Quran dan hadis itu adalah mereka yang telah makrifah. Mereka yang telah makrifah. Maksud dia, ada yang orang percaya kepada rukun iman yang 6. Tetapi dia tak kenal rukun iman yang 6. Dinamakan alim cerita. Itu kebanyakannya. Ya, adalah mereka yang telah makrifah. Makrifah apa? Kenal. Tahu tentang rukun iman yang 6 tu satu-satu. Yang telah makrifah kepada perkara-perkara tersebut. Yang pertama, makrifah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, makrifah kepada Allah. Kenal kepada Allah. Dia tak sebut percaya pada Allah lagi. Dia kata kenal, diketahui. Setelah diteliti. Benar, dibenarkan dengan lisan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang nyata melainkan Allah. Dibenarkannya dengan perbuatan dia. Tak ada perbuatan yang melainkan perbuatan Allah. Dibenarkan dengan hatinya, ditasdiknya kebenaran tersebut. Dia benarkan apa? Kenalannya. Inilah Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas terang. Makrifah kepada Allah. Kenal kepada Allah. Dalam ilmu usuluddin, makrifah itu artinya jalan atau cara mengenal kepada sifat-sifat Allah. Apa maksud dia? Kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan jalan mengenal akan sifat-sifat dia. Makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu makrifah dengan asma-asma Allah. Yakni dengan nama-nama Allah yang mulia. Makrifah dengan sifat-sifatnya yang suci dari sifat kekurangan dan kebinasaan. Dan makrifah dengan zatnya, zat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mengandungi sebarang anasir. Zat. Tak ada dia berupa makhluk, ada darah, ada daging, ada itu, tak. Dan juga makrifah dengan wujud Allah. Dengan bukti-bukti dan kenyataan yang ada di dalam alam dunia ini. Maknanya, maksudnya di sini, kita lihat di sini, iaitu makrifah dengan asma-asma'nya, dengan asma-asma'nya, dengan nama-namanya. Seorang wali Allah ditanya, dengan apakah kamu mengenal Allah? Tetapi di dalam kitab Al-Hikam, seorang sahabat bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, dengan apakah Tuan mengenal Allah? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata apa? Araftu Rabbi bi Rabbi, walaula Rabbi ma araftu Rabbi. Artinya, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Dan jikalau bukan kerana Tuhanku, nescaya aku tidak akan kenal Tuhanku. Ya? Dapat kita faham. Jadi maknanya, makrifah kepada Allah SWT ini ialah mengenal dengan asma-asma ataupun nama-nama Allah. Mengenal dengan zat Allah. Mengenal dengan wujud Allah. Mengenal dengan sifat-sifat Allah.
mengenal dengan asma-asma Allah, maksudnya ialah kita boleh mengenal Allah dengan asma-asma'nya, dengan nama-nama Allah yang telah tersurat 99 nama. Kita dapat mengenal Allah dengan nama-namanya. Satu. Kedua, kita mengenal dengan zatnya. Dengan zat Allah kita kenal. Kita dapat kenal siapa kita. Ya, maknanya mengenal dengan zatnya. Boleh mengenal Allah. Dua. Jadi kalau orang tu dia bercakap dia mengenal Allah dengan asma-asma Allah, benar. Dia mengenal Allah dengan zat Allah, benar. Yang ketiganya mengenal Allah tentang wujud Allah. Wujud tu sifat. Sifat Allah bermaksudnya dia mengenal dengan sifat-sifat Allah. Maknanya 3 jalan ataupun cara. Itu namanya makrifah. Sehingga dia mendapat iktikad yang jazam. Iktikad yang putus. Yang sebenar-benarnya dengan dalil Al-Quran dan hadis. Iktikadum jazimun mutabikun lil waqi. Itu dikatakan tadi ya. Baik. Ilmu makrifah. Ilmu makrifah ni dia terbit daripada mana? Ilmu makrifah terbit dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ilmu makrifah ni, ilmu mengenal ni, jalan atau cara nak kenal sifat-sifat Allah Ta'ala dahulu, baru dapat kenal dia. Daripada mana? Terbit daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis. 100%. Bukan terbit dari mana kata apa dia kata bukan diterbitkan dari itu daripada akal fikiran tu, bukan. Tapi diterbitkan daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi mazhab tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Al-As'ari dan Al-Imam Al-Maturidi mendapat rahmat nikmat daripada Al-Quran. Allah Ta'ala kurnia. Itu yang ditulis di dalam kitab Risalah Tauhid. Tentang makrifah. Tentang mengenal. Itu sebagai mukadimah tentang makrifah-makrifah ni. Contohnya, nak bagi satu contoh tentang sifat af'al Allah Ta'ala melalui daripada kita mengenal akan asma-asma Allah. Itu sebabnya kita tu disunatkan kita tu menghafal ayat-ayat tu, kita tahu maknanya, kita faham, baru kita dapat keyakinan. Contohnya kita lihat. Apa di sini kata? Dengan asma-asma Allah. Yakni sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah SWT. Jadi kita kenal Allah Ta'ala, kita kenal dengan Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala itu menciptakan akan tiap-tiap sesuatu. Maknanya perbuatan Allah. Yang mana sebelum ni saya katakan tak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Jadi ini merupakan bukti dan dalil melalui asma-asma Allah, nama-nama Allah. Yang pertamanya Ar-Razak. Ar-Razak. Maknanya yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki, yang memberi rezeki. Perbuatan siapa? Perbuatan Allah pada hakikatnya. Hakikatnya daripada Allah. Yang diberikannya, yang diutuskannya, yang disampaikannya, yang membawa rezeki. Tahulah kita sekarang ni, malaikat Jibril alaihi salam. Jadi dia kata Ar-Razak. Itu asma Allah. Yang memberi rezeki.
Al-Mu'ti, yang maha mengurniakan pemberian. Itu perbuatan Allah SWT. Al-Muhyi, yang menghidupkan. Al-Mumit, yang mematikan. Al-Khaliq, yang maha menjadikan. Maknanya itu semua perbuatan Allah SWT. Jadi kita kenal Allah SWT, kita kenal perbuatan Allah SWT melalui asma-asma Allah. Dengan asma Allah. Dengan asma-asma Allah, kita dapat kenal perbuatan Allah. Jadi dengan apa kita nak kenal? Ni semua perbuatan saya bercakap ni. Perbuatan saya bercakap ni. Perbuatan mana kata tuan-tuan dan puan-puan semua menengok saya ni. Semua ni. Ini semua pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kurnia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menjadikan. Mana ini perbuatan. Jadi kita kenal akan perbuatan ini melalui ataupun dengan asma-asma Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga memiliki dua keadaan yang berlawanan. Dua keadaan yang berlawanan. Yang menunjukkan kehebatan dan keagungan Allah Ta'ala. Kerana mampu mencipta dua perkara yang berlawanan. Jadi ingat, kita nak kenal melalui sifat, kita mengenal melalui asma Allah. Orang yang kenal 99 nama asma husna. Tapi tak memadai lah kalau kita tu melagukannya saja. Tanpa kita itu memahaminya. Tak sampai pula keyakinan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjadikan dua keadaan. Dua perkara yang berlawanan. Contohnya sifat Al-Muhyi dan juga Al-Mumit dengan asma iaitu Al-Muhyi dan juga dengan Al-Mumit. Maknanya berlawanan. Dia yang menghidupkan dan juga dia juga yang mematikan. Maknanya Allah Ta'ala. Dia yang mencipta, dia juga yang menjadikannya. Hidupkah, matikah. Itu pasal kita naik saksi. Naik saksi. Aku bersaksi. Ini semua wajah-wajah Allah. Asma-asma Allah. Dan juga asma-asma Allah tadi ad-dar, boleh mendatangkan mudarat. Dengan an-nafi, iaitu boleh memberi manfaat. Dia boleh juga mendatangkan mudarat dan boleh juga mendatangkan manfaat. Jadi makna kata asma Allah SWT ad-dar, selalulah kita dengar tu. Kemudian al-nafi, maknanya yang memberi manfaat. Dia juga yang mendatangkan mudarat, dia juga boleh mendatangkan yang tidak manfaat. Al-Mudi, mengurniakan pemberian dengan Al-Mani, yang menghalang. Maknanya dia memberi, dia juga yang menghalang. Dan begitulah dengan sifat-sifat yang lain. Kemudian bakok, kekal. Kekal ni apa? Makrifah dengan asma Allah. Kesimpulan awal di sini, kumpulan yang mengenal sifat-sifat Allah, perbuatan Allah dengan asma Allah. Tu dia kata tadi, dengan asma Allah. Tapi apabila kita dapat kenal dengan asma Allah, insya-Allah kita kenal juga zat Allah. Sebab berdirinya asma Allah itu adalah kepada zat Allah.
zat Allah ni diberi nama akan asma' Allah. Dan begitu juga dengan sifat-sifat Allah. Saya nak fahamkan dulu di sini. Jadi ini yang dikatakan, iaitu kena iaitu dikatakan kita tu percaya dan beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai asma' Allah. Dengan jalan atau cara kita nak mengenal Allah adalah dengan asma' Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah dengan zat Allah. Kita bukan fikir wujudnya zat Allah. Tapi kita tu berfikir tentang apa yang dicipta oleh zat Allah. Dan ketiganya dengan wujudnya Allah. Atau dengan sifat-sifat Allah. Jadi tak adalah kita mengatakan itu kita kena mengaji itu sifat 20, kena mengaji itu, kena mengaji ini. Sebenarnya itu adalah menjadi fardu ain diketahui. Kita faham. Soalnya sekarang, adakah kita telah mengaji akan perkara-perkara tersebut? Dalam kitab kita ni, dia hanya memberitahu sahaja. Memberitahu sahaja. Apa patut kita nak buat? Diharapkan panjang umur, murah rezeki. Saya tahulah untuk apa nak kita bawa. Jangan sampai kita tu bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun syarat kita nak masuk ke dalam mazhab kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab apa yang kita pakai, yang kita bawa. Siapa pula yang memimpin, siapa pula yang gurunya. Itu yang amat penting. Baik. Yang keduanya, makrifah dengan malaikat. Makrifah dengan malaikat. Kita mengenal. Makrifah, mengenal. Mengenal apa? Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan malaikat. Bukan sekadar kita percaya pada malaikat. Dengan malaikat itulah kita dapat kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ni baik itu. Ya, lain kitab lain dia punya dia. Tapi di dalam ni kata makrifah dengan malaikat. Maknanya kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang tiga tadi adalah dengan malaikat. Malaikatlah yang membawanya. Allah Ta'ala kurniakan ilmu makrifah yang dibawa oleh malaikat sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Sampailah kepada kita, kepada guru sampai kepada kita. Itu satu. Yang keduanya, kita nak kenal siapa malaikat. Siapa kita, siapa pula apa semua makhluk ni. Itu yang kita tu dikatakan tadi, nak katakan yang pertama, makrifah dengan malaikat. Iaitu makrifah dengan alam. Apa kono-mengono pula ni dengan alam ni. Makrifah dengan alam. Jadi kita nak kenal Allah SWT, yang pertama sekali, ialah sebelum kita kenal pula dengan para malaikat, kita kena kenal alam. Alam ni pastilah makhluk yang dijadikan, yang ada permulaan, yang dihidupkan, yang dibangkitkan. Daripada tak ada menjadi ada, yang tak hidup menjadi hidup. Itu alam yang dapat dilihat, yang dapat dilihat. Inilah alam nyata. Dan yang tidak dapat dilihat. Dan yang tidak dapat dilihat, iaitu malaikat. Malaikat. Yakni suatu alam yang halus,
alam halus ni diberi nama macam-macam. Dinama alam roh, ada nama alam malakut, alam ghaib, alam itu dan sebagainya. Suatu alam yang halus dan termasuk alam yang ghaib. Alam halus, alam yang halus itu termasuk alam ghaib yang tidak dapat dikesan dengan panca indera sekalipun apapun. Oleh panca indera, di mana malaikat itu tidak termasuk dalam golongan makhluk yang wujud jasmaniahnya. Di mana malaikat itu tidak termasuk dalam golongan makhluk yang wujud jasmaniahnya. Maknanya jasad dia tak wujud. Tapi saya katakan tadi, dalam permukaan tadi, bahawasanya wujud jasmani malaikat Jibril. Itu dikatakan sebagai tanda kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengubah nak menjadikan sesuatu kepada sesuatu. Semua dalam ilmu dia. Di dalam kekuasaan dia. Daripada yang ghaib kepada nyata. Itulah Jibril alaihissalam. Jadi, siapakah malaikat ini? Dalam ni tak diterangkan. Jadi kita kena menjelaskan supaya kita tu hampir faham baru datang keyakinan. Malaikat. Orang beriman. Yang kedua, yang pertama kita dah percaya kepada Allah. Kedua, dengan malaikat. Percaya dan beriktikad. Kita percaya dan beriktikad. Dan berpegang kepercayaan kita tu. Tak memadai kita percaya saja. Seperti mana yang saya katakan. Sebab iktikad ni akidah. Kepercayaan keyakinan kita. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Percaya dan beriktikad. Bahawa malaikat itu makhluk Allah. Itu yang pertama. Bahawa malaikat itu adalah makhluk Allah. Yang ada bermula. Adalah makhluk Allah Ta'ala yang dijadikan daripada cahaya. Yang dijadikan daripada cahaya. Kita berpegang dan juga beriktikad. Percaya dan juga beriktikad dan juga berpegang. Bahawa malaikat itu adalah makhluk Allah yang dijadikan oleh Allah daripada cahaya. Mereka tidak makan dan juga tiada minum. Itu malaikat. Dia tak makan, dia tak minum. Betul lah cahaya. Dia bukan lelaki dan juga bukan perempuan. Satu hal lagi. Ketika malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, adakah dia berupa perempuan kah? Tak, dia berupa lelaki. Dia berupa lelaki. Tapi di dalamnya mengatakan dia bukan lelaki, bukan perempuan. Ini semua menunjukkan tanda keagungan kebesaran Allah SWT. Mengikut kehendak dia. Dia melakukan perubahan tersebut bukanlah dia nak apa, Allah Taala nak itu sesuka, nak menunjukkan kekuasaan dan keagungan dia. Bukan lelaki dan bukan perempuan. Tiada ibu dan juga tiada bapa. Itu malaikat lah. Mereka itu hamba Allah yang mulia. Hamba Allah yang mulia. Luruh bendul. Luruh bendul. Kalau orang dulu nak buat tu,
Dia pakai apa? Dia pakai bonang apa tali hitam tu. Dia petik tu luruh betul. Mereka itu hamba yang mulia. Tidak sekali-kali menderhaka kepada Allah. Tidak sekali-kali menderhaka kepada Allah. Tidak. Teringat pula saya. Mulianya manusia ni lebih mulia daripada malaikat. Itulah yang kita dengar. Kalau beginilah keadaannya, cubalah kita bayangkan. Tiada sekali-kali menderhaka kepada Tuhan. Bahkan dia hanya buat apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disuruh? Bilangan para malaikat yang tidak dapat diketahui banyaknya. Hanya yang wajib kita beriktikad. Yang wajib kita beriktikad. Ada bagi Allah SWT itu beberapa banyak malaikat yang tidak dapat diketahui bilangannya. Tetapi wajib atas tiap-tiap mukallaf, lelaki dan perempuan, mengetahui dengan jalan tafsil, dengan jalan satu persatu. Ada berapa malaikat? Ada 10 malaikat. Wajib. Apa tujuannya? Kita wajib mengetahui. Sebab kita tahu tugas dia, kerja dia. Kita tahu. Yang 10 ni. Tapi yang selain daripada 10, dia katakan tak terkira banyaknya. Itu pegangan ahlu sunnah wal jamaah. Tak ada katakan satu daripada satu kitab, satu guru, satu semua, naskah mengatakan sekian banyak. Tak ada. Sebab apa? Ada yang para malaikat itu yang diperintah ketika itu, kalau dikatakan dia katakan dia itu berdiri dalam bersolat, dia berdiri saja. Tak tahulah kita berapa bilangannya para malaikat. Yang rukuk saja. Yang sujud saja. Begitulah. Tak terkira. Tapi 10 malaikat. Kerjanya iaitu pertama, Jibril alaihi salam. Dikatakan raja para malaikat. Sebelum itu, raja para malaikat ialah Izazil. Kerjanya membawa wahyu kepada Tuhan. Kerjanya membawa wahyu daripada Tuhan kepada Rasul dan menurunkan musibah ke atas mereka yang berbuat maksiat. Yang berbuat maksiat, menurunkan musibah. Kerjanya membawa wahyu daripada Tuhan kepada Rasul. Dah khatam, dah tamat. Tak ada lagi lah. Habis dia tu tak berkojo lagi. Ada. Menurunkan musibah ke atas mereka yang berbuat maksiat. Hakikatnya perbuatan maksiat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi zahirnya perbuatan itu adalah atas perbuatan malaikat Jibril alaihi salam. Allah Ta'ala tu maha suci daripada berkojo. Kedua, malaikat Mikail. Kerjanya menurunkan rezeki ke dunia dengan perintah Tuhan. Cuba kita tengok. Kerjanya menurunkan rezeki. Ar-Razak, sifat Allah Ta'ala, pemberi rezeki. Jadi Allah SWT nak kurniakan rezeki kepada si fulan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Taala kepada si fulan. Jadi
Allah Ta'ala perintahlah malaikat Mikail. Kerjanya menurunkan rezeki ke dunia dengan perintah Tuhan. Yang kita dapat semua rezeki. Barulah ingat malaikat ni. Yang ketiganya Israfil. Kerjanya meniup sangkakala dengan 2 kali tiup. Sekali kerana mematikan tiap-tiap yang bernyawa dan sekali lagi kerana menghidupkan semula. Cubalah kita bayangkan. Israfil meniupkan sangkakala. Terus menerus di alam dunia ni. Benda yang hidup. Makhluk berupa manusia kah? Ataupun berupa kayu-kayan kah? Berupa apa benda pun? Semua datang daripada perintah Allah SWT. Itu yang dia katakan meniupkan sangkakala dengan 2 kali tiup. Tiup yang pertama kerana mematikan tiap-tiap yang bernyawa. Sekali lagi kerana nak menghidupkan. Dah habis semuanya mati. Baru tiupan yang kedua. Dia nak mematikan diri dia. Jibril. Itu yang dia berasa tu. Itu cerita lain. Yang keempat, Israel. Kerjanya mengambil nyawa. Orang sebutlah malaikat maut. Ataupun malakul maut. Senang. Israel kerjanya mengambil nyawa. Orang tanya, Ustaz, macam mana? Satu dunia ni. Malaikat maut Israel tu nak cabut. Maknanya 24 jam. Macam mana? Bukan untuk orang Islam saja. Termasuk juga orang yang bukan Islam. Saya jelaskan. Malakul maut. Apabila sampai izin Allah Subhanahu Wa Taala, baru dia cabut. Jadi, apa benda makhluk yang ada, semuanya menjadi penyabut nyawa. Sedang makankah, makan tercetik habis. Sakit dan juga pening dan sebagainya. Itu semua malakul maut. Namanya. Baik. Kemudian malaikat Malik. Kerjanya menunggu pintu neraka. Kerjanya menunggu pintu neraka. Tahulah kita sekarang ni. Neraka tu ada pintu. Ada pintu. Pintu tertutup. Tertutup. Yang menjaga pintu tu, itu malaikat Malik. Kenapa pula nak berjaga pula? Dah. Nak menentukan nak masuk ke dalam neraka tu pun. Nak masuk dalam neraka. Kono pakai terompah. Terompah lah dalam hadis tu. Panisnya kasut tu, dia namakan terompah kasut tu, kita pakai melegak kepada otak tu. Bukan migrain. Dia punya panas tu. Kesakitan tu. Orang yang masuk ke dalam neraka tu. Nak masuk dalam neraka pun kena beradab juga. Tak nak ceritakan satu panjang lebar. Pasal malaikat dia jaga pintu. Kemudian Ridwan. Kerjanya menunggu pintu surga. Subhanallah. Tak? Wajah yang paling cantik. Tapi kalau kita tengok, kalau katakan wajah itu Israel yang dikatakan nak mencabut nyawa tu, kita tengok pun wajah dia dalam hadis, kita dah pengsan dah. Belum dicabut lagi. Tapi tengok wajah Ridwan. Ya, menunggu pintu surga. Yang ketujuh, Raqib. Kerjanya menulis kebajikan. Menulis kebajikan. Ni kita duduk semua ni. Di dalam kelas pengajian. Dan kita makmurkan majlis-majlis ilmu. Kita makmurkan ilmu-ilmu Allah.
kita makmurkan ilmu-ilmu Rasulullah. Kita menyebut nama-nama Allah, kita menyebut nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu tak kira, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedelapan, atid. Kerjanya menyoal mereka yang mati. Ini pun cerita dia panjang, tuan-tuan. Ya, panjang. Kerjanya menyoal mereka yang mati. Sebab kita tu besok mati dalam kubur tu. Datanglah nanti. Atid kerjanya menulis kejahatan, minta maaf. Atid menulis itu menulis tentang kejahatan. Tahulah kita telah difahamkan. Kalau kebaikan yang kita buat, terus saja ditulis. Kalau niat kita dah katakan niat betul lillahi ta'ala, terus ditulis. Baik, bagus, dikira pahala. Namun, apabila dikatakan atid, kerja menulis kejahatan, dia tangguh dahulu. Apabila kita tu nak berbuat kejahatan, mengumpat, contohnya, nak mengeji, nak itu, nak ini, dia tak tulis lagi tu. Dia tunggu kita menyesal ke tak menyesal. Kita bertobat ke tak bertobat. Kita mohon maaf ke tak mohon maaf ke. Tak, baru ditulis. Cap. Kemudian mungkar. Kerjanya menyoal mereka yang telah mati. Ya Allah, ya Tuhan. Nak mati ni tuan-tuan dalam hadis-hadis sahih. Bukan saja tentang malaikat saja, tanah pun tak nak terima. Ada di antaranya tanah nak terima. Ada kala tanah tak nak terima. Muka yang paling aku benci dulu di atas aku, dia kata, muka kamu lah. Nyah kau keluar. Keluar tu maksudnya jangan masuk ke dalam tanah. Jangan masuk ke dalam rumahku. Melambung daripada lubang lahat ke atas tanah. Pernah kau Ustaz berlaku? Pernah. Cerita betul. Daripada Tuan Guru dulu dan juga sahih betul-betul berlaku keadaan tersebut. Maknanya tanah tak nak terima. Masuk ke dalam tanah. Kemudian baiklah kata tanah. Oleh sebab dia kata, kamu nak masuk juga ke dalam rumahku, kau tunggulah layananku. Itu cerita layanan pula. Macam mana tanah melayan. Geruk gerak tulang apa semua sebagainya. Dulu kamu ketawa terbahak-bahak di atas aku. Sekarang kamu akan menangis tersedu-sedu. Ya Allah, ya Tuhan. Itu sebanyakkanlah kita mengingati Allah. Yang ke-10, nangkir. Iaitu kerjanya menyoal mereka yang telah mati juga. Maknanya yang dikatakan tadi, mungkar dan nangkir. Maknanya dua-dua menyoal. Apabila kita mati, yang pertama kali datanglah mungkar dan nangkir untuk nak menjawab. Yang pertama dia datang daripada kepala. Jadi amalan daripada kepala menjawab. Ya, makna jangan ganggu. Datang daripada kanan, datang kiri, datang itu dah semua. Itulah cerita hadis dia. Kemudian dia bercakap, kami diutus oleh Allah SWT untuk nak menyoal si fulan. Barulah amal tersebut undur. Barulah ditanya. Itu panjang dia punya cerita dia. Baik. Itu dikatakan dengan makrifah, dengan malaikat inilah kita kenal malaikat ini supaya kita tu dapat mendekatkan diri kepada agama, kepada din, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu katakan makrifah, keyakinan kita. Ini semua atas suruh Allah, suruh syarak. Itu yang kita tadi, mudah-mudahan kita tu dikatakan bangkit hati dan perasaan tu. Supaya kita ni katakan ada timbul perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu katakan percaya kepada malaikat. Maknanya setelah kita percaya malaikat, dengan malaikat inilah kita dapat kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi insya-Allah kita berhenti dulu setakat ini. Dan insya-Allah kita sambung lagi tentang makrifah dengan rasul-rasul. Jadi saya sebelum mengundurkan diri, yang baik itu bagi Allah Ta'ala. Jika dapati kekurangan-kekurangan itu ada kelemahan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Okey, kita buka satu atau dua soalan boleh Ustaz ya? Ya. Okey, sekiranya ada jemaah yang ingin mengajukan soalan, sila ajukan pada Ustaz, insyaAllah. Tak ada soalan. Boleh kalau kita ni ada lagi 5 minit. Pasal selalunya kuliah yang kedua pukul 9 suku lah tu. Ada lagi untuk salah satu soalan dan sebagainya. Ingat ya, tujuan soalan kita ni bukan tujuan apa tidak. Tujuan kita untuk nak mendekatkan diri tu. Dekat diri ke siapa? Pertama, dekatkan diri dengan guru tu. Yang kedua, kita mendekatkan diri dengan para jemaah yang lain. Itu tujuannya. Bukan tujuan kita nak bagi tahu bahawa aku ni tak tahu, orang lain tahu dan orang lain pula nak mengumpat kita. Tak ada. Sebab saya yakin percaya semuanya seperti mana saya katakan adalah orang baik. Jadi orang baik yang Allah Ta'ala jadikan. Jadi semua kita memandang orang ni baik. Kalau kita pandang tak baik, bermaksud kita tu pandang Allah Ta'ala tak baik. Itu orang-orang tauhid. Jadi tak ada dah. Tak ada risau dah. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Nabi Yusuf tu cantik. Ya. Kalau kita nak banding, tapi Nabi Muhammad cantik lagi lah. Dia, itu di akhirat esok lepas itu ni. Jadi masalah saya nak tanya, Nabi Yusuf dengan malaikat yang cantik tu rupa dia mana cantik antara dua tu? Ada tak perbezaan ulama dia bagi tahu? Ya dah. Baik. Perbezaan cantik antara Nabi Allah Yusuf dengan para malaikat. Ya dah. Cantik di sini, satu cantik dari segi wajahnya, satu cantik dari segi akhlaknya. Ya dah. Kedua-dua ni iaitu dikatakan cantiknya, saya kata tadi itu dari segi wajah, katakan itu apa? Itu malaikat itu Ridwan tadi, maknanya bukan sekadar cantik wajah saja, tapi cantik juga maknanya dari segi akhlaknya tu. Maknanya digambarkan itu surga tu tempat yang baik. Cantiknya Nabi Allah Yusuf ni pula mengatasi kecantikan semua makhluk. Semua makhluk. Jadi dia yang paling cantik. Itu dah tersurat dalam Al-Quran. Ya, baik. Baik, ada apa-apa pertanyaan lagi? Nampaknya tak ada pertanyaan dah kot. Semua senyap je. Jadi cantiknya Nabi Allah Yusuf ini, makna kata kita tu percaya dan beretikad. Bukan sekadar daripada segi perkabaran tu. Perkabaran tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala jadikan Nabi Allah Yusuf ni adalah orang yang cantik. Nak menggambarkan Allah Ta'ala tu maha cantik. Ya, makna kita tu dikatakan percaya dan beriktikad, berpegang. Nabi Allah Yusuf ni cantik dan lawa. Wallahualam. Jadi insya-Allah yang baik tu adalah bagi Allah SWT. Didapat kekurangan tu daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran kepada Al-Fadil Tuan Haji Amrullah Tuda yang telah pun bersama kita, yang menghuraikan dengan begitu detail lah, dengan jelas tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, lebih kepada cara
ataupun mengenal sifat Allah iaitu makrifah. Jadi mudah-mudahan kita yang berada di kuliah pada malam ini, moga-moga Allah pimpin kita ke jalan yang diredai oleh Allah dan kita percaya dan beriktikad kepada Allah, iaitu sifat makrifah, iaitu dengan asma Allah, zat Allah, wujudnya Allah. Dan terus kita banyakkan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita yang dipilih berada di kuliah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini, mudah-mudahan mendapat menambahkan lagi kefahaman, keyakinan, dan kita terus berpegang kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi terima kasih kepada tim Gabungan Iman, terima kasih kepada para jemaah yang dirahmati sekalian. Kuliah kita selepas ini ialah kuliah insya kita pada pukul 9.15, iaitu kuliah Fardhu Ain bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Afzan Abdul Manap, iaitu pada pukul 9.15 malam nanti. Jadi sebagai penutup kuliah Maghrib kita, sekali lagi dengan segala bangga dan sukacita dipersilakan yang berbahagia Al-Fadil Tuan Haji Abdullah Huda untuk membaca doa mungkin, dan terusnya baca tasbih kafarah dan menutup kuliah kita dengan surah Al-As. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma a'dana li kulli haulin la ilaha illallah wa li kulli hammin wa ghammin ma sya Allah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli ridha'i wa sidatin asyukurulillah wa li kulli ujubatin subhanallah wa li kulli zambin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli dzikrin hasbiyallah wa li kulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa li kulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insyaallah kita berjumpa pada masa dan waktu yang lain, insyaallah. Terima kasih Ustaz dan semua jemaah.